Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Taala. Sambung Minhajus Salam, jalan keselamatan, pada menyatakan tafsil barang yang bergantung dengan iman dan Islam, ke surat 47 Rumi, Jawi 17. Jawi 17, 47 Rumi, perbahasan rukun yang ke yang ke-10. Rukun yang ke-10. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dar. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-10 yang kita dah bahas sikit kan, iaitu tasyahud. Membaca tasyahud. Bukan duduk tasyahud, membaca tasyahud. Duduk tasyahud ada dekat yang ke-9. Duduk tasyahud yang ke-9, kita yang ke-10. Bukan duduk tasyahud, baca tasyahud. Duduk tu perbuatan, baca tu perkataan yang keluar. Dia dua perkara yang berbeza, dah kita bahas sebelum ni. Bunyinya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dan kita dah bahas dah sebelum ni, kat mana yang nak kena jaga. Kena tantan dia lah yang hari tu lah, minggu lepas tu. Dah bahas dah sebelum ni. Cuma at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ada yang banyak tempat nak kena jaga tu, 4-5 tempat. Assalamu alayka ayyuhan, apa ni? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu tak ada, kena tambah. Sebab yang dalam Jawi ada, yang Rumi yang tak ada. Jawi okey ada. Jawi ada. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita nak detailkan lagi, boleh lagi sebenarnya. Antaranya at-tahiyat rukun. At-tahiyat rukun. Mubarakatus salawatut tayyibat, itu sunat. Tapi dalam kitab kita dia kata semua kan. Kalau dalam kitab kifayah, tu sunat tu. At-tahiyat rukun. Siapa tak baca tahiyat tak sah sembahyang. Tak baca at-tahiyat, tak baca yang tu. Dia terus baca mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mana at-tahiyat dia tak baca, maka tak sah sembahyang dia. Kan? Tapi kalau dibaca macam ni sah. At-tahiyatu lillah, sah. Mana pergi mubarakatus salawatut tayyibat? Sunat. Sunat je. Kan? Jadi yang wajibnya macam mana? At-tahiyatu lillah, tu wajib. Mubarakatus salawatut tayyibat, sunat. Tapi dalam kitab kita dia kata semua wajib. Tapi sebenarnya mubarakatus salawatut tayyibat adalah sunat hai'ah. Rukunnya at-tahiyatu lillah, tu je rukun. Okay? Jadi oleh kerana kita tahu ianya sunat, jangan pula tiba-tiba ni tak buat. Lepas ni pun tak buat dah. Sebab sunat. Buatlah macam biasa. Cuma detailnya macam tu. Kalau kita kata, okey, kau cuba baca tahiyat.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Okey, mana wajib mana sunat? Semualah wajib kena baca. Kalau tak baca semua tu, ada sunat ada yang wajib. Sekadar details, tafsil, cara detail, terperinci je. Kalau buat macam biasa, jangan ubah-ubah dah. Lepas tu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang wajibnya adalah alif lam tu tak wajib. Alif lam tu tak wajib. Sunat. Kan as-salah kan ada alif lam kan? Dia panggil alif lam syamsiah kan? Ke alif lam qamariyah? Syamsiah lah. As-salah buang lam terus jadi sin kan? Jadi alif lam syamsiah. Jadi as-salah alif lam syamsiah tu, alif lam tu tak wajib sunat. Sebab dia ikut makrifah ni. Dia kalau nakirah pun boleh. Salamun alaika pun sah juga. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sunat. Salamun alaika pun sah. Tapi sunat assalamu alaika. Jadi alif lam tu tak wajib lah. Tu kata tak boleh kata wajib alif lam tu. Salamu tu wajib. Alif lam tu. Dia panggil alif lam ma'rifah ataupun alif lam syamsiah tu tak wajib, sunat. Yang wajib, yang rukun salamun. Salam tu. Jadi kalau dia baca salamun alaina wa ala salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sah dah sembahyang. Tapi sunat makrifahkan dia assalamu. Sama juga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, alif lam kat depan tu pun sunat juga. Sunat hay'ah. Yang wajib salamun. Kenapa bunyi salamun? Bila ada alif lam makrifah, alif lam syamsiah qamariyah kat depan, alif lam makrifah kat depan, perkataan tu ikut bahasa Arab dia tak boleh tanwin. Dia tak boleh assalamun, tak boleh. Kalau ada tanwin dia jadi buang tanwinnya. Jadi sebab tu jadi assalamu. Tapi bila buat makrifah alif lam tu dia jadi salamun. Betul saya baca salah bukan salamu, salamun. Sebenarnya salamun. Tapi bila letak alif lam makrifah kat depan, as-salah, bila letak alif lam kat depan, automatik tanwin tak boleh kat belakang. Tak boleh, dia jadi salamu aja. Betul tak? Alif lam tu sunat. Assalamualaikum alaina wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setengah ulama kata wa asyhadu tu, asyhadu yang kedua tu sunat juga. Asyhadu an la ilaha illallah tu wajib, wa asyhadu yang asyhadu tu kedua tu sunat. Yang wajibnya wa anna muhammadar rasulullah. Macam mana? Salamun ya last sekali wa asyhadu. Itu salah satu riwayat lagi. Itu riwayat lain Ibn Abbas ke? Bukan, Ibn Umar. Riwayat kita riwayat Ibn Abbas. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ataupun yang sunatnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat yang lain wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa jadi perbezaan riwayat? Banyaklah khilaf ulama. Kerana Nabi tak baca asyhadu, ada yang ulama kata Nabi tak baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia naik saksi diri dia sendiri. Jadi pelik awak jadi. Aku naik saksi asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Betul? Aku naik saksi bahawa aku Muhammad dan aku pesuruh Allah. Aku naik saksi dekat aku. Yang ajaran sesat banyak kat sini. Yang dia kata Muhammad tu bukan Muhammad Nabi Muhammad tu. Muhammad tu begini, Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Dia jadi jelakan jadi hak. Jadi hijau hak, kredibel hak. Tahu cerita apa ni? Tak tahu. Ajaran yang dah lagi ke New Zealand tu. Tiba-tiba jadi tu. Sebab apa? Dia kata tengok, Nabi kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi kata aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi itu Muhammad. Maknanya Muhammad ni bukan Muhammad Nabi lah. Kau tidak takkan Nabi saksi diri dia sendiri. Dia jawab, boleh jawab. Ramai semua profesor tinggi-tinggi, doktor-doktor, pensyarah-pensyarah. Kau mau ikut dia? Ikut. Bukan calang-calang. Tinggi-tinggi punya ikut. Akademik tinggi ni. CJ berkeping-keping. Ikut dia. Dia jual air. Air sihat. Macam tak tahu cerita. Tak tahu cerita. Tak tahu. Macam apa nak faham cerita ni hak-hak pula ni. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Muhammad tak ada kemaluan. Apa benda dia? Berkepik. Kan? Sebabnya saya dengar lah
Dengarlah masa dia perbahasan tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Macam mana Nabi kata Muhammad itu aku naik saksi? Maknanya Muhammad tu bukan nak maksud dia. Muhammad tu sebenarnya itulah Allah. Allah itu Muhammad. Dah kali dia jadi. Banyak kat sini. Bukan tu je, sebelum ni banyak dah. Yang apa? Yang Rasul Melayu tu pun sama juga. Yang jenis mak lipat-lipat ni lah. Yang melipat kat tu, lipat kat ni, kan? Lipat. Selagi boleh lipat. Yang tu semua begitu. Muhammad ni bukan Muhammad Nabi tu. Ya, itu Nabi Muhammad. Ya, itu juga. Tapi yang dimaksudkan Muhammad ni bukan Muhammad tu. Muhammad ni lah sebenarnya Allah. Jadi kona. Sebab daripada tu je. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ya juga. Sebab tu riwayat lain dia bukan wa asyhadu. Riwayat lain wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu riwayat lain betul juga. Wa anna, dan sesungguhnya Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Hambanya dan pesuruhnya. Nabi ada sebut itu. Kalau Nabi kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang jadi peliklah siap. Sebab tu yang kata ada riwayat tadi betul. Ada. Kita pakai wa asyhadu sebab ada riwayat mengatakan Nabi kata wa asyhadu bila ajar sahabat. Bila ajar sahabat Nabi kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Nabi kata kat dia, Nabi ajar sahabat untuk cakap. Tapi dia sendiri wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia sendiri. Boleh jawab sebenarnya. Kita tak pernah dengar tu yang jadi tu. Mujurlah tak ada tak. Semua dah pergi New Zealand dah. Kan ada lagi? Gi pakat-pakat gi. Semak duduk sini. Gi pelik-pelik okey, dan at-tahiyat. Apa maksud at-tahiyat? Dan at-tahiyat jamak tahiyatun. Apa maksud tahiyatun? Dan erti tahiyatun itu pembesaran. Orang sekarang tak panggil pembesaran. Orang sekarang panggil membesarkan. Tahiyat itu membesarkan. Ucapan yang membesarkan. Ucapan kita puji-puji untuk membesarkan. Orang dulu panggil pembesaran. Orang sekarang panggil membesarkan. Itu maksud tahiyat. Jadi makna tahiyat ni, baca tahiyat. Apa benda tahiyat? Tahiyat ni ucapan membesarkan Allah. Okey. Maka iaitu bersalah-salahan, tak sama. Bersalah-salahan tu tak sama. Dengan bersalah-salahan, dengan berbeza-beza segala kanun undang-undang atau segala protokol, tu semua boleh tu. Kanun tu boleh kata undang-undang boleh, protokol pun boleh. Jadi maka iaitu bersalah-salahan tak sama dengan bersalah-salahan dengan berbeza-beza segala kanun, segala protokol, segala undang-undang. Kan kita pun guna kanun juga kan. Kanun tu sebenarnya bahasa Arab tu, jadi bahasa Melayu. Yang kanun dijatuhkan hukuman apa? Macam mana? Kanun keseksaan, kanun pelak hanggu. Qanun. Tu ayat betulnya qanun. Kanun. Tak terasa macam hukuman pula. Bukan. Tu konon. Itu konon tu Melayu. Dia qaf nun waw nun. Dia qanun. Konun. Ada. Tu konon. Tu Melayu lah konon. Ini qanun. Jadi undang-undang ataupun protokol segala, ada kata kat sini bersalah-salahan tak sama. Qanun segala raja-raja. Maksudnya raja-raja yang ada ni tak sama undang-undang kanun dia. Undang-undang apa? Memanglah tak sama, tapi cerita tentang pembesaran. Dia nak bagi tahu kat sini. Membesarkan Allah tidak sama, atau memuji Allah, membesarkan Allah, memuji dan membesarkan Allah tidak sama dengan, berbeza-beza ni, bersalah-salahan tak sama dengan raja-raja yang ada ni sekarang. Dulu ke sekarang ke yang ada tak sama, dia kata. Segala raja-raja tak sama.
Cara tu tak sama. Dari kerana bahawasanya tiap-tiap satu daripada segala raja-raja di dalam bumi ini, dia bagi tahu yang ada daripada dulu sampai sekarang, raja-raja dekat bumi ini, dekat muka bumi ini, ada baginya rakyat. Mesti ada rakyat. Yang rakyat tu pula membesarkan akan dia. Jadi kalau dia tengok, dia kata kita rakyat-rakyat dulu atau sekarang, dia ada konon, dia ada protokol yang perlu dia buat untuk membesarkan raja dia. Dia beritahu. Dan berbeza-beza. Negara lain kan, bangsa lain. Okay? Itu cara dengan pembesaran yang tertentu dengan dia. Dia ada cara lain lah, yang tertentu lah. Yang ni cara macam ni, cara macam ni, cara macam ni. Maka Raja Rom itu dibesarkan dia oleh segala rakyatnya dengan membukakan kepala segala mereka itu dan tunduk ke bawah. Gitu kan? Raja dia datang, dia ampun tangguh. Bukan, dia pecat, lepas tu tunduk sikit. Itu cara dia membesarkan dan memuji raja dia, orang Rom. Dan tunduk ke bawah. Pecat, tunduk ke bawah. Sebab diorang mungkin pakai topi selalu kan, topi. Dan kita tengok pun, kalau macam cowboy-cowboy kan, macam tu kan. Dia tunduk bawah. Itu cara dia membesarkan raja dia. Dan Raja Habsyah pula, Raja Habsyah adalah segala rakyatnya membesarkan dia dengan meletakkan tangan mereka itu di atas dada serta menetapkan diri mereka itu. Oh, macam tu kan? Raja lalu tak dada, betul? Tetap. Macam tu kan? Yang kita pun tiru juga, masih tak boleh salam kan? Tiru lah tu. Kita tiru aja, tak tahu asal usul. Ni dah tahu dah lah asal usul dia. Tak salah pun. Tak salah. Yang tak bolehnya rukuk sujud, tu tak boleh. Rukuk sujud haram. Dekat raja, dekat siapa-siapa pun haram. Ni sekadar macam ni, okey. Tunduk sikit. Boleh tiru lah. Cuma nak beritahu itu adalah Raja Habsyah. Rakyat dia membesarkan dia dengan cara tu. Kalau tidak, durhaka. Ada yang tabik kan? Tak ada juga tabik. Tabik pula banyak cara tabik dia. Tabik spring ada. Tabik jetak. Tabik. Ada yang rapatkan kaki. Macam tu lah. Straight. Askar. Yalah, maksudnya dia nak membesarkan yang besar lah. Itu cerita dia. Kalau kita Melayu, ditempelkan dua tapak tangan, diletakkan di dahi. Ampun tuanku. Macam mana? Tak pernah lagi. Bila dapat datuk tahu? Dapat datuk baru jumpa. Ampun tuanku. Sembah pati arat yang pun dan sebagainya lah, bacalah. Tapi dia punya perbuatan adalah letak gini dan letak kat sini, dan sebutan dia ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Itu cara Melayu. Dia ada. Kalau cerita pasal dia memang ada unsur-unsur tu lah juga. Sebab apa? Kalau kita baca sejarah, kita masuk sejarah sikit. Kalau kita baca sejarah, ada satu negeri atau satu sultan yang bukan macam ni. Cepat. Siapa tahu? Kita ada banyak negeri kan ada semua sultan kan. Tapi ada satu negeri ni, dia bukan macam ni. Johor. JDT, mana geng JDT? Johor. 1900 kot, ataupun 1800 akhir tu, 1900 dia tukar. Maknanya lama dah lah sebelum dia tukar. Apa ni? Ya, Sultan Bakar. Tu berapa? 1900 kot. Ujung 189 lebih kan. Macam tu. Betul lah. Sultan Bakar. Mana orang JDT? Ujung. Ada orang JDT. Senyap je orang JDT ni. Dia kan alasan dia tu lah. Dia kata ada unsur-unsur Hindu, kita tukar. Dia kata dia buat macam mana? Macam ni, straight. Lepas tu genggam macam ni, tangan genggam, berdiri straight. Lepas tu tunduk sikit. Tunduk sikit. Dia macam condongkan badan dia sikit.
Macam style Inggeris. Ya, betul, memang macam style Inggeris. Genggam ke bawah, genggam jari ke bawah straight. Ni dia macam rendang sikit. Okey, rendang lah. Okay. Tunduk sikit macam tu. Macam ni. Tunduk sikit. Tu jadi T. Itulah cara dia. Maknanya itu adalah rakyat membesarkan raja mereka dengan cara tu. Dan lain daripada itu, dan lain-lain banyak lagi lah. Kalau kita nak cari-carilah banyak lagi. Daripada segala kebesaran segala raja-raja. Jadi setiap raja dia di dunia ini ada macam-macam jenis cara untuk membesarkan dia, perbuatan yang nak buat dan cakap. Ada kan bahasa-bahasa yang kena cakap. Tapi dalam membesarkan Allah, inilah bacaan dia. Membesarkan Allah, inilah bacaannya. Iaitu at-tahiyat lah. Itu maksud tahiyat. At-tahiyat. Jadi duduk, lepas tu tangan letak atas paha. Lepas tu baca. Gitu lah. Kalau Melayu, angkat tangan, ampun tuanku, kan? Kalau ada yang lain, buka, dia ada sebut lagi, buka, tunduk sikit, lepas tu cakap apa benda dah? Long life king, apa? Long life king, apa benda lah? Lupa. Adalah dia punya bacaan, ada dia punya bacaan dia. Semua ada bacaannya, ada sebutan. Jadi daulat tuanku, kan? Ada dia punya sebutan. Habis dengan Tuhan, dengan Allah macam mana? Duduk, lepas tu tangan letak atas paha. Lepas tu sebut kat mula at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Sampai habis. Dia nak bagi beza dia kat situ. Dan erti. Jadi bila kita faham macam tu, macam ni kita duduk depan tuanku, depan sultan. Mesti kita duduk tertib tak? Tertib terning tak? Ke duduk garu-garu, duduk menyenggeng gitu, sengit gitu. Lengah ini ambil kaki sebelah naik atas, garu kat belakang, ada tak? Durhaka. Itu durhaka, kena halau, tak boleh bawa atas majlis. Dia kena duduk diam, kan? Duduk diam. Pergi jalan, undur 3 tapak. Lupa dah, dulu hafal juga. Dia kena undur 3 tapak ke belakang, tunduk sebagainya. Itu dengan raja di dunia, raja, segala raja. Jadi bila duduk tu biarlah nampak hina tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yalah. Ni Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Assalamualaikum. Tak rasa macam duduk depan. Tak boleh bawa atas majlis ni. Kalau orang ni, kalau dalam majlis-majlis raja-raja tak boleh bawa. Blacklist terus. Dan erti mubarakat apa pula? At-tahiyatul mubarakat kan? Mubarakat tu apa erti? Itu iaitu segala kebajikan yang bertambah-tambah. Orang Melayu panggil berkat. Mubarakat tu berkat lah. Berkat bertambah kebaikan. Dan erti salawatu, itu iaitu sembahyang 5 waktu. Salawatu berasal daripada perkataan solat. Okey. Sekejap lagi baru digabung maksud sepenuhnya. Ni ambil satu-satu dulu. Dan erti tayyibatu, iaitu segala amal yang soleh. Tayyibat, amal yang soleh. Maka jadilah makna tahiyat apa dia? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maksud dia jadi apa? Iaitu atas ini tafsir macam tadi. Macam mana? Bermula pembesaran, at-tahiyat tu, bermula pembesaran dan segala kebajikan mubarakat tu, yang bertambah, dan segala sembahyang 5 waktu, tayyibat, salawat, dan segala amal soleh itu tayyibat. Tu lillah, bagi Allah, tu maksudnya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah bermaksud segala, kalau bahasa Melayu biasa ni, segala aku membesarkan, segala yang aku besarkan, segala kebajikan yang bertambah-tambah, keberkatan yang bertambah-tambah, segala sembahyang 5 waktu yang diwajibkan ke atas aku, segala amal-amal soleh itu lillah, bagi Allah. Itu maksud dia. Jadi betul lah
Kalau kita faham, inilah nak besarkan Allah kan. Jadi betul lah. Betul lah. Bermula kesejahteraan itu atas engkau. Ini sambung lagi. Assalamualaikum kan. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Bermula kesejahteraan itu pula. Assalamu, salam sejahtera. Atas engkau hai seorang Nabi. Assalamu alaika. Ka tu tambahan ataupun dhamir khitab dia panggil. Tambahan ganti nama pertama ke kedua? Ketiga. Kedua. Ganti nama kedua. Ada tak? Katan 2 masuk. Katan 3 belajar. Ke belajar 6 belajar dah. Ganti nama pertama maksudnya? Cikgu ada. Allah. Buat diam. Ganti nama pertama kita lah. Aku ganti nama pertama. Kami ganti nama pertama. Ganti nama kedua orang yang ada di situ. Ada kat situ depan ganti nama kau. Ganti nama ketiga dia tak ada kat situ. Dia ghaib, dia tak ada kat situ. Kita panggil dia atau mereka. Jadi 3. Aku ganti nama pertama, engkau yang ada dekat situ ganti nama kedua, ketiga yang tak ada kat situ. Dia tu kan. Dia tak ada kat situ. Kalau dia dekat depan, dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Mai sini. Dia nak pergi mana? Dia siapa? Dia. Orang tak cakap gitu. Ganti nama kedua, jangan ganti nama ketiga, pening orang. Lagi teruk, gini kejap, aku nak pergi mana? Aku nak pergi mana? Lagi jam. Salah letak ganti nama. Kalau dia tu ada kat situ dan hadir, dia panggil ada kat situ, dia panggil ganti nama kedua. Dia nisbahkan diri dia ganti nama pertama. Yang tak ada kat situ, tak ada di situ, dia panggil ganti nama ketiga. Mereka, dia kan. Jadi kalau kita tengok sini, bermula kesejahteraan itu atas engkau. Kau ganti nama apa? Kau. Kedua, syarat yang kedua mesti kena ada kat situ. Mana Nabi? Tu yang kat situ yang nak tanya tu. Kita relatekanlah bahasa dengan agama. Barulah kita mengaji dulu sekolah rendah, sekolah menengah. Tak rugi, tak sia-sia. Ada juga manfaat. Assalamualaikum engkau. Selamat sejahtera ke atas engkau. Bila ka tu engkau, dia mesti ada kat situ. Kalau tak ada kat situ tak boleh. Dia kena kata dia. Dia baru boleh. Atuk aku dah meninggal lah. Dia baik. Boleh lah. Sebab tak ada kat situ. Atuk aku dah meninggal. Tapi dia ada kat situ. Macam mana tu? Mana boleh? Kalau dia kata dah meninggal, dia tak ada lah kat situ. Dia kena sebut dia lah. Betul lah. Jadi Nabi ni dah wafat. Tapi kenapa Assalamualaikum engkau ganti nama kedua? Kat sini ulama mengatakan sebagai kan kita tengah solat dan kita sebut Nabi, macam Nabi ada kat situ. Seolah-olah Nabi ada kat situ. Sebab tu Assalamualaikum dia pakai dhamir khitab ataupun ganti nama kedua. Sedangkan kalau ikut bahasa salah. Kalau ikut bahasa asal salah. Tapi mana boleh semayang salah, mana boleh Quran salah, mana boleh tak boleh. Contohlah kan, buat dalam kadang-kadang baca Quran tengok salah ni dari sudut tajwid. Dari sudut tajwid pula, dari sudut barisnya, dari sudut sarafnya salah ni. Kaji-kaji dia mana boleh Quran salah, rupanya betul. Kita je tak jumpa. Kalau tengok pada baris tu salah. Kadang-kadang lah sama juga. Bila kita kata engkau hai Nabi, dia mesti kena ada kat situ. Kalau tak ada kat situ tak boleh, kena sebut dia sepatutnya. Jadi Assalamualaikum bila baca seolah-olah Nabi ada kat situ. Seolah-olah. Ayuhan Nabi wa rahmat, dan rahmatnya, rahmat Allah dan segala berkatnya, berkat Allah pun atas engkau, atas Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin pula. Dan penyelamat kami, dan penyelamat atas, dan penyelamatnya Nabi-Nabi itu penyelamat atas kami dan atas segala hamba Allah yang soleh-soleh.
Nabi lah penyelamat kita ke akhirat nanti. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, dan bahawa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Okey. Itu makna tahiyat tadi. Ada lagi. Yang kedua pula, makna kedua. Maksudnya ada ulama lain kata maksud dia lain sikit. Dan kata setengah ulama, maksud tahiyat yang kedua, bermula erti at-tahiyat itu satu pokok kayu dalam syurga. At-tahiyat itu adalah satu pokok kayu dalam syurga. Namanya at-tahiyat. At-tahiyat itu satu pokok kayu dalam syurga. Adalah sekarang ni. Pokok apa ni? Pokok at-tahiyat. Ada. Dan ada di atasnya, di atas pokok tu burung. Ada burung atas pokok dalam syurga tu. Namanya Al-Mubarakat. Nama burung tu Al-Mubarakat. Dan di bawah pokok kayu itu satu sungai. Ada sungai kat bawah tu. Namanya At-Tayyibat. Dalam syurga tu. Maka apabila membaca oleh orang yang sembahyang akan at-tahiyat sampai akhirnya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampai habis, dia baca sampai habis, menyelamlah burung tu, tahulah, burung tahu, malaikat lah beritahu dia, menyelamlah oleh burung itu ke dalam sungai, terjun masuk sungai. Kemudian keluar ia, burung tadi, lalu menggegar akan dirinya. Gegar apa dia? Gitu. Apa dia panggil? Mengibas. Bukan ngibas. Mengibas. Mengebas. Ngebah. Kibas. Kibas. Bukan? Mengirai. Yo, bahasa tinggi. Mengirai tu. Yang itu tu. Kan kucing kan kalau kena basah-basah kan dia buat. Dia kata kat sini menggegar akan dirinya. Bila burung tu masuk dalam air, mestilah basah. Lepas tu dia buat gitu. Bila dia buat begitu, apa dia panggil? Berterabur. Apa? Air tu mercik. Betul tak? Mercik lah air kan? Mercik lah air. Okay? Maka dijadikan Allah akan tiap-tiap air yang jatuh, yang mercik tadi, jatuh daripadanya satu malaikat. Allah jadikan malaikat daripada air itu. Air itu mercik, Allah jadikan malaikat yang memohon. Jadi ni jap. Maka dijadikan Allah Ta'ala akan tiap-tiap air jatuh daripada satu malaikat yang memohon ampun daripada Tuhannya. Bukan Allah jadikan malaikat dengan air itu, bukan. Satu air Allah, sebab malaikat bukan daripada air, malaikat daripada cahaya kan. Jadi maknanya ada satu air, Allah arahkan satu malaikat untuk arahkan satu malaikat, satu air, satu malaikat untuk memohon ampun daripada Tuhannya, mohon ampun atas kesalahan yang orang yang sembahyang itu. Malaikat tu pun doa, ya Allah ampunkan dia, rahmatilah dia. Itu kalau satu biji air pula, satu apa dia panggil? Setitis air. Tapi kau tengok tu berapa banyak tu, halus. Jadi Allah utuskan malaikat untuk berapa ada? 1,000,000, 1,000, 10,000. 10,000 titis air, 10,000 malaikat. Lepas tu sembahyang seterusnya, ada lagi burung lain pula terjun lagi. Maknanya beribu-ribu, juta. Tu ada. Kan? Pelik? Tak pelik. Kitab Al-Jauhar Al-Mawhub lagi pelik. Lagi. Ini sikit ni. Lagi pelik. Malaikat angkat sayap. Sayap dia ada 600. Tak boleh bayar. Sayap dia 600. Menyelam, naik balik, jatuh air dekat sayap dia. Ni yang 600 tadi. Jadilah dia yakut. Jadilah ia macam-macam permata-permata lah. Permata-mata keluar. Itu lagi dah pelik. Banyak. Kitab Al-Jauhar Al-Mawhub. Ada video Ustaz. Ini apa ni, dialog antara Rasulullah dengan Ada?
Ada satu lagi, betul. Dah lalang tanya, kita on aja. Sebab apa saya tak sebut? Sebab mengikut riwayat tu dia dhaif. Tapi bukan dhaif. Ada yang kata sampai palsu. Tapi kita yang pegang dhaif. Yang kata palsu tu dia punya masalah. Mana dia ambil, kita kata dhaif. Itu adalah perbualan Nabi ketika Isra' dan Mi'raj kan. Nabi naik, kemudian Nabi naik, kemudian Nabi tengok kebesaran Allah. Nabi diangkat Isra' Mi'raj kerana nak tunjuk kebesaran Allah. Kenapa Allah nak tunjuk kebesaran dia? Sebab Nabi hilang dua besar, dua kabel besar kan. Pertama, dana dia, tempat dia minta duit, tempat dia minta dana dah meninggal isterinya Siti Khadijah Al-Khuwailid. Maka dia dah kurang dah dana. Sebab dia peniaga yang hebat, jadi banyak duit, banyak dana. Kalau kata nak untuk Islam je, isteri dia akan bagi, Siti Khadijah. Tiba-tiba meninggal. Dan Nabi juga banyak dapat komplain, banyak dapat aduan daripada kerajaan Mekah. Waktu tu ramai orang buat aduan. Tapi sebab ada Abu Talib dalam tu, akhir sekali dia dapat inilah backup. Aduan tu hilang. Awak dah bergaduh. Aduan hilang, borang hilang. Kan biasa borang hilang. Hantar borang baru. Macam tu lebih kurang. Abu Talib tolong. Tiba-tiba Abu Talib kan meninggal juga tahun yang sama. Itu yang Allah bawa Nabi. Jangan risau, itu baru kabel dunia. Ini nak tunjuk kerajaan Allah. Jadi bila naik tu, Nabi nampak Allah, hebatnya kerajaan Allah kat langit. Kerajaan langit lah. Tengok, maka Nabi pun sebut, lepas atas pada mustawa, naik ke mustawa, atas daripada langit yang ketujuh, dia tengok, dia pun terus memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kemudian Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sebab tu engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun teringat, aku selamat dah lah. Aku dah selamat. Umat aku macam mana? Nabi ingat lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu untuk umat Nabi. Selamat juga dekat yang soleh, hamba-hamba yang soleh, untuk umat Nabi. Kemudian malaikat ramai-ramai tengok ni. Malaikat kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadilah tahiyat. Memang ada. Setengah ulama kata dhaif, setengah ulama kata maudhu'. Tapi kita ambil yang kita pakai dhaif lah. Nampak dhaif. Lepas tu saya tak sebut. Dah ditanya, sebut juga. Habis. Dan ke-11 daripada segala rukun sembahyang itu membaca selawat atas Nabi. Selawat. Saya pernah budak sekolah menengah dulu suruh macam buat ujian lisan dengan dia. Baca tahiyat. Ada dalam 50 orang ada. Baca tahiyat. Semua saya bangkah. Semua salah. Ustazah dia datang. Kita jemputan aja. Itu ustazah, tetap ustazah datang. Ustaz, kenapa salah semua? Masa tengah kerah-kerah dulu lah, muda-muda dulu. 10 tahun lepas. Sekarang tu dah dah cakap lah. Dulu keras, berani. Semua salah. Kenapa salah? Tahu tak sebab apa? Sebab yang ke-11 ni. Siapa? Dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalan dia adalah baca tahiyat. Dia pergi baca apa? Soalannya sila baca tahiyat. Simple. Dia baca tahiyat ke apa? Dia baca apa tadi? Dia baca tahiyat. Baca kan? Kenapa salah? Sebab dia baca selawat sekali. Siapa suruh baca selawat? Aku suruh tahiyat. Tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun yang ke-11. Orang suruh baca tahiyat, dia pergi baca sekali dengan selawat. Siapa suruh?
Pangkah. Maknanya selawat cerita lain, tahiyat cerita lain, malah rukun pun berbeza. Jadi kalau orang suruh baca tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat dia panggil, dia tak panggil tahiyat. Habis kalau suruh baca tahiyat, dia baca sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Okey, sekarang baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad lagi. Jadi maknanya kalau baca rukun yang ke-10 dan 11, dia nak baca macam mana? Kalau baca rukun 10 dan 11, jadi dia akan baca selawat tu 2 kali je. Sepatutnya selawat sekali je. Kat situlah. Maknanya selawat ni rukun lain. Selawat atas Nabi SAW yang terutama daripada segala sirah selawat atas Nabi. Maknanya gini, yang ke-11 adalah daripada segala rukun sembahyang itu membaca selawat. Lepas tahiyat baca selawat. Selawat pula atas Nabi. Selawat atas Nabi. Selawat tu macam mana pun tak apa, janji selawat. Selawat macam mana pun tak apa, janji selawat. Cuma yang terutama, yang paling afdal, selawat kan banyak kan, yang terutama, yang paling afdal daripada segala sirah selawat, daripada segala sirah tu, perkataan sirah selawat, daripada perkataan, daripada jenis bacaan selawat, kan banyak bacaan selawat. Daripada macam-macam jenis bacaan selawat ni, yang paling afdal, yang paling terutama, iaitu selawat Ibrahimiyah. Itu paling afdal. Kalau tak nak selawat Ibrahimiyah pun tak apa. Ya lain-lain. Janji selawat. Selawat atas Nabi, selawat dan salam atas Nabi, selesai. Tapi yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Sebab tu ada orang baca kan, bukan Allahumma salli ala Muhammad, dia baca sallallahu ala Muhammad. Selawat juga kan? Boleh. Sebab yang wajib adalah selawat. Cuma yang terutama ni afdal, terbaik sekali adalah selawat Ibrahimiyah. Bila sebut selawat Ibrahimiyah, ni ada yang kita dah baca tu lah. Betul lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat tambah Sayyidina, tak wajib. Allahumma salli ala Sayyidina tu sunat. Dalam sebutan tu Allahumma salli ala Sayyidina tu sunat, Muhammad tu wajib. Itu aja yang rukun. Itu yang rukun. Jadi kalau dia baca Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sarah. Mana yang wajib Allahumma salli ala Muhammad, itu je yang wajib, itu yang rukun. Sebab dia tak tulis kat sini. Dia tak tulis yang rukun mana, yang sunat mana. Yang semua ni sunat, yang rukun saja. Rukun saja Allahumma salli ala Muhammad. Yang lain selain pada tu semua sunat. Cuma Sayyidina sunat hay'ah. Allahumma salli ala Sayyidina tu sunat hay'ah. Allahumma salli ala rukun, Sayyidina sunat hay'ah, Muhammad rukun balik. Okey? Wa ala sunat abad. Wa ala tu sunat abad, bukan sunat hay'ah. Wa ala ali sunat abad, Sayyidina sunat hay'ah, Muhammad sunat abad balik. Kama salli ta'ala sampai ujung, semuanya sunat hay'ah. Dia berlompat-lompat sunat dia. Allahumma salli ala rukun, Sayyidina sunat hay'ah, Muhammad rukun, wa ala sunat abad, Ali sunat abad, Sayyidina sunat hay'ah, Muhammad sunat abad, kama sallai ta'ala sunat hay'ah balik. Rukun kalau tinggal tak sah sembahyang. Sunat abad kalau tinggal sah sembahyang. Tapi sunat sujud sahwi kalau tak nak buat pun tak apa. Kalau buat tu sunat sujud sahwi. Sunat abad. Sunat hay'ah kalau dah lepas tak boleh buat apalah. Kalau sujud sahwi batal sembahyang. Kalau tinggal sunat hay'ah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim dia ingat dekat kita ketika Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Isra Mi'raj dia jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Baitul Ma'mur ni satu Kaabah, kata Kaabah lah, Kaabah yang ada dekat langit ketujuh. Yang straight daripada Kaabah dunia ni, Kaabah kat Mekah tu straight, straight naik sampai langit ketujuh, straight. Kat situlah ada, sampai langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Pergi naik atas, jatuhkan batu straight, jatuh betul-betul atas orang tawaf. Aduh. Contoh. Itu kalau tak ada angin, tak ada apa, contoh je. Nak bagi tahu straight, memang straight. Sebab tu orang kata tak boleh naik roket kat situ dia tak lepas kat situ. Dia mesti naik macam mana, ataupun boleh naik kat situ. Macam mana tak? Dia ada ni daripada Kaabah tu kajian buatlah. Kaabah straight ke atas, dia ada satu laluan. Dia ada highway kat situ. Kalau daripada mana-mana pun pergi situ. Ya. Orang cakap. Tak tahu. Jadi kenapa? Sebab Nabi Ibrahim ingat kat kita. Nabi Ibrahim ingat ketika Nabi jumpa Nabi Adam semua kan. Nabi Adam cuma beramal mesra dengan Nabi. Oh, inilah Rasul akhir zaman sekian-sekian. Jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Isa sebagainya, sampai jumpa Nabi Musa, akhir sekali jumpa Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim, dia tanya apa? Apa khabar? Khabar baik. Bagus. Anak yang soleh, dia kata. Anak istilah anak lah kan. Nabi Ibrahim tu macam bapak lah. Anak yang soleh, banyak keberkatan. Bagaimana umatmu? Dia tanya, apa khabar umatmu? Ucapkan salam aku kepada umatmu. Kita lah tu. Jadi bila Nabi Ibrahim tegur kita, jawab mana? Ni jawapan dia. Jawab dia dekat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Okay. Sebab tu. Jadi kalau tengok kat sini tempat-tempat yang kena jaga, Allahumma salli ala, jaga dekat, jangan mim tu masuk dalam sad. Allahumma salli, Allahumma salli, takut masuk situ. Sepatutnya Allahumma salli. Dia tak ada, boleh bukan Allahumma salli. Kalau atas sad tu ada sabdu, barulah Allahumma salli. Sebab dia dalam sad tu tak ada sabdu kan. Jadi Allahumma salli. Tapi bila kita sebut laju-laju, dia akan jadi sabdu kat situ. Tak percaya, cubalah baca laju. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Dia ada macam ada sabdu atas sad tu. Jadi break sikit. Allahumma salli. Break sikit je. Okey. Kalau laju-laju, accident. Kerana kelajuan berbahaya. Jangan bawa laju-laju. Break sikit je. Allahumma salli, Allahumma salli. Bila kita slow kan, okey je. Jaga, okey. Tapi kalau laju je, Allahumma salli. Masuk dah. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Jaga sikit. Allahumma salli. Jaga sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma. Lama-lama dia boleh straight je walaupun tak berhenti. Berhenti tu nak suruh bagi, jangan termasuk. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Masuk tu Allahumma salli. Salah. Jadi senang, break aja kejap. Sekejap je. Allahumma senang-senang ikut tajwid lah, walaupun tak wajib. Mim tu kan wajibul gunnah. Ikut tajwid lah. Macam baca Quran. Tak salah pun, tapi tak wajib pun. Jadi macam mana? Allahumma, kan lama sikit. Kenapa lama kat situ? Apa salah ikut tajwid pula ni? Sebab nak ambil lajak untuk sebut sekejap lagi, nak jaga-jaga kat sad tadi. Itu tujuannya. Jadi Allahumma salli. Kenapa panjang, mim tu panjang sikit? Macam baca Quran lah pula, wajibul gunnah. Sabdu bawah nun, sabdu bawah sabdu nun dan mim, wajibul gunnah. Dua kan? Kenapa ikut juga ni? Sebab alang-alang nak masuk, takut-takut termasuk dalam sad. Jadi Allahumma salli ala. Kan jaga tu. Allahumma salli ala. Tapi kalau laju je Allahumma salli. Masalli balik. Tak percaya, baca, ambil telefon, type apa dia? Audio tu kan, audio. Lepas tu baca
2-3 kali Allah baca laju lah. Jangan jaga. Jangan jaga. Maksud jangan jaga tu baca macam biasa tak baca. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dengar. Iyalah. Ada sabdu lah atas sad, tapi aku tak berniat untuk menyebutnya. Tapi nak buat macam mana? Dia tak berniat nak sebut pun, nak buat macam mana? Jagalah sikit. Jangan Allahumma salli. Jadi jaga. Jadi senang sekali saktah je kat situ. Sedangkan bukan saktah kan? Saktah je lah. Saktah tu berhenti kejap. Jadi Allahumma salli. Tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina. Bukan Sayyidina, Sayyidina. Tapi sebenarnya boleh baca wajah Sayyidina juga. Tapi muktamadnya bukan Sayyidina, Sayyidina. Cuma kalau orang baca Sayyidina pun ada wajah itu. Sayyidina macam main Sayyidina pula. Tu main Sayyidina. Tapi Sayyidina. Sebab tu ada sabdu tu. Muhammad Allahumma salli ala Allahumma sayyidina Muhammad. Muhammad ni Muhammad wa ala ali. Bukan al tu ali. Al tu alif lam ma'rifah. Ali tu masuk keluarga. Ali keluarga. Macam Ali Imran. Bukan surah Ali Imran. Ini kata surah apa? Aku baca surah Ali Imran. Ali Imran. Macam tak pernah dengar kan? Macam-macam biasa dengar Ali Imran. Bukan Al Imran, Ali Imran. Keluarga Imran. Al Imran. Aduh hai. Wa ala ali keluarga. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Okey lah tu. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala. Tak ada masalah kat situ kan? Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tak ada masalah. Boleh baca laju kat sini. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, tak ada masalah. Boleh baca laju kat sini. Fil alamina. Bukan fil alamina, fil alamina. Inna fil alamina innaka Hamidum Majid. Habis. Alamak, nak kena habiskan ni. 5 minit lagi ya. Dan ke-12. Asal baru 53 minit? Rasa macam dah lama. Oh, semalam lambat tadi. Banjir, hujan. Okey. Biasa rasa macam dah. Patut pun kita mula lambat tadi kan, sembahyang lambat. Dan ke-12 daripada segala rukun sembahyang. Ke-12 daripada segala rukun sembahyang. Itu salam yang pertama. Salam pertama. Assalamualaikum, salam pertama tu yang wajib, yang rukun. Dan wajib padanya Assalamualaikum. Itu je yang wajib. Yang lain-lain itu tak wajib. Dan sunat padanya bahawa ditambah akan warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kau sekali wabarakatuh ada itu. Jadi yang sunatnya yang wajibnya Assalamualaikum. Yang sunat warahmatullah. Pendapat dhaif wabarakatuh. Pendapat muktamad warahmatullah saja. Ada juga kata wabarakatuh. Ada pendapat yang mengatakan masa solat jenazah sunat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tu solat jenazah. Tapi kalau dalam solat sembahyang biasa sunat juga, tapi pendapat tu dhaif. Pendapat yang kuat, yang muktamad warahmatullah saja. Tapi warahmatullah tu tetap juga sunat. Sunat hai'ah. Dan sunat bahawa dijatuhkan ia atas kanannya. Atas kanannya. Yang mana jatuh atas kanan ni? Ketika warahmatullah tu jatuh atas kanan. Jadi Assalamualaikum bukan jatuh atas kanan. Jatuh atas kanan tu berpaling kanan. Assalamualaikum tegak lagi. Warahmatullah tu kanan. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Wa tu bergerak. Assalamualaikum wa bergerak warah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Dan bahawa ia memberi salam akan salam yang keduanya, sunat juga salam yang kedua atas kirinya. Atas kiri. Kiri bersama juga. Berpaling. Dan bahawa ia berpaling serta tiap-tiap satu daripada keduanya kepada jihahnya, kepada arahnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Pergi depan balik. Assalamualaikum warahmatullah. Pergi depan balik. Tu je lah.
Ikut arah, ikut jihah dia. Dan tak ada angguk ke tak ada. Angguk tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu sunnah artis. Dalam TV je ada. Cuma tiga-tiga tengok. Geng-geng tiga-tiga cerita tu. Cerita hero kan, ada masalah kan. Lah kali lah ada masalah pergi masjid tak? Ambil uduk pergi masjid. Lepas tu dah dapat kesedaran. Masa semayang tu macam mana? Semayang elok, semayang. Assalamualaikum. Assalam. Dia pun tengok. Ngaji tak mari. Masjid surah tak payah mengaji. Belajar kat dalam TV, dalam cerai karamal. Hei, tak ada angguk-angguk Straight aja. Dan yang ke-13. Yang ke-13. Daripada segala rukun sembahyang itu, tertib segala rukunnya atas aturan yang tersebut. Mari kita tengok, betul ke tertib atas aturan yang tersebut? Yang tersebut tu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbir. Betul ke? Tak betul. Niat dulu ke? Niat masa bila? Dia kata niat dulu, tertib. Maka niat kat mana-mana boleh. Lepas niat baru berdiri. Niat masa duduk boleh? Niat masa duduk mana boleh? Niat mesti kena berdiri. Tapi dia kata ikut tertib, iaitu yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudikan. Ikut 1, 2, 3 sampai 13. Nombor 1 niat. Jadi bolehlah niat masa duduk? Tak boleh. Ini selain daripada beberapa. Dia bukan semua tertib. Dia kata tertib secara umum. Tapi sebenarnya di istilah dia panggil tartibuz zikri. Cakap je tertib, tapi sebenarnya tak tertib. Macam katalah Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qadara iradah, kan? Itu semua. Adakah Allah wujud dulu lepas tu baru qidam? Oh baqa? Tak, bukan gitu. Tertib je. Sifat Allah yang ke-6 kira bukan semua sekali, tapi dia panggil nak sebut, nak habis kenalah cakap ikut turutan. Mana boleh cakap mana boleh cakap gitu. Dia cakap satu-satu. Dia panggil tartibuz zikri. Sama juga. Niat, berdiri, takbiratul ihram. 3 ni 3 in 1, 1 in 3. Sebenarnya dia bukan tertib. Ketika berdiri itulah niat, ketika niat itulah berdiri, ketika takbiratul ihram itulah niat, ketika takbiratul ihram itulah berdiri. 3 dalam 1. Tapi dia bukan tertib. Jadi 1, 2, 3 bukan tertib. Okay. Kalau nak pakai tertib juga, tartibuz zikri. Tertib sekadar sebut aja 1, 2, 3, nak numbering saja. Tapi hakikatnya bukan. Okay. Kemudian yang keempat, baca Fatihah. Betul lah? Betul lah. Lepas 3 tadi baru betul baca Fatihah. Betul lah tu. Tak boleh baca Fatihah dulu baru 3 tadi, baru niat. Tak boleh. Ni baru tertib betul. Lepas pada tu yang keempat, yang kelima rukuk. Betul lah. Lepas Fatihah rukuk. Lepas tu i'tidal. Betul, tertib. Yang mana 7 tadi? Yang ke-6, mana yang ke-7? Tengok yang lepas kita dah khatam, dah lepas. Memang pun saya belik balik. Saya belik muka surat 42, 43, muka surat 44. Ya, dia kata tertib seperti yang ikut aturan. Jadi aturan apa? Tengok sendiri dia kata. Itu saya belik. Dia tak cakap. Tu dia kata sini tertib tu kan. Tu tengok kata apa. Segala yang ke-13 daripada segala rukun sembahyang itu tertib segala rukunnya atas aturan yang tersebut, yang telah disebut. Nak tengok yang disebut lah ni. Tu belik ke belakang. Takkan dia nak sebut sekali lagi dia kata. Yang ke-7 hilang. Mana yang ke-7 ni? Yang ke-6, yang ke-7 tak ada. Oh ada. Yang ke-7 sujud. Betul lah, lepas i'tidal sujud. Lepas sujud, yang ke-8 duduk. Betul lah, itu tertib. Yang ke-9 lepas duduk sujud balik tu dikira sekali lah, sujud balik. Kemudian yang ke-9 tu duduk tahiyat akhir. Itu rukun. Kemudian 9 duduk dah betul lah. Yang ke-10 baca tasyahud. Duduk dulu baru baca. Betul? Yang ke-11 selawat. Lepas baca tahiyat baru selawat. Betul? Yang ke-12 salam. Betul? Yang ke-13 13 memang tertib.
Jadi maknanya yang tak tertib 3 yang pertama. Kalau buat tertib juga jangan. Mula-mula dia kena niat, duduk niat, lepas niat dia bangun berdiri, lepas tu dia takbir. Sebab ikut turutan. Tak, niat, berdiri, takbir, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sebab tu kita lain, yang pertama niat, yang kedua takbir, yang 3 berdiri. Ada yang lain, yang pertama berdiri, yang kedua niat, yang ketiga takbir. Lain bezanya. 3 in 1. Habis. Tahiyat awal sunat abad. Dia tak masuk. Dia bukan rukun. Tahiyat awal sunat abad. Ke mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi wajib. Mazhab Hanafi tu duduk tahiyat awal dan baca tahiyat awal wajib. Dia rukun dan wajib berbeza mazhab Hanafi. Ha? Oh dia mazhab Hanafi. Oh gitu, nampak lain. Lepas tu hidung macung sikit. Kita kepek-kepek. Mazhab Syafi'i sunat abad. Sunat abad iaitu jika tinggal sunat sujud sahwi, tapi kalau tak sujud pun sah. Dah nama sunat. Itu duduk tahiyat awal dan baca tahiyat awal. Sunat abad. Habis. Yep. Jari pun sunat. Sunat hay'ah. Caranya kalau tengok pada jari itu ada 21 wajah. 21 wajah ataupun 21 cara. Jadi kalau nak bahas 21 tu sejang je. Ada asyhadu ash dah naik dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada at-tahiyah dah naik dah. At-tahiyah naik terus. Ada yang memang naik siap-siap. Bila illallah gerak sikit. Ada kat mana? Asyhadu Allah tu naik. Ada asyhadu tu naik, ada asyhadu Allah tu naik. Ada naik ila asyhadu alla ila, bukan, tak ada illa asyhadu alla ilaha illallah. Ada dekat Allah asyhadu alla ilaha illallah baru naik. Ada yang sebut tadi at-tahiyah dah naik. Ada mana tengok cuba tanya dia buat apa macam tik tak ada ayo tu. Dia tulis bila ada kalimah Allah dia tulis alif lam lam ha, alif lam lam ha, alif lam lam ha. Dia biasa ni orang ambil ilmu ni kat Mekah. Ilmu copyright dia panggil, copyright control. Tengok, menarik tengok. Pak Arab, Pak Arab pun pening lah sekarang ni, saya ikut Pak Arab dulu lain Pak Arab sekarang pening Okey, jadi bila at-tahiyah, bila ada Allah dia alif lam lam ha. At-tahiyah, tak ada Allah lain kan? Baca at-tahiyatul mubarakah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada Allah kan? Dia pun at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tengok apa benda. Kita pun balik Malaysia apa lagi? Balik Malaysia dah buat haji. Mesti lain pada orang. Buat nampak gempak At-tahiyatul mubarakatus salawatu. Dia pusing. Ini kita cetik jari baru tahu. Dia pusing. Kita perhati je. Kita kat sebelah tak khusyuk dah. Tak nampak macam Allah pun. Ni bunyi dia pusing. Dia puas pusing kau ni, puas pusing kau ni. Gang copyright control ni. Copyright. Hey Allah. Itulah banyak. Tapi kita mazhab Syafi'i pendapat yang pendapat yang masyhur adalah ketika illa. Itu pendapat yang masyhur. Asyhadu an la ilaha illallah, itu yang masyhur. Macam mana pun selain daripada tu masih lagi boleh diterima. Ada 21 cara angkat. Ada angkat jatuh. Ada angkat sampai salam. Macam-macam 21. Ya, angkat jatuh tu tak kuat. Yang kuatnya angkat terus sampai salam. Lain macam banyak makna tu.
Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi. Bacaan tahiyat awal. Dia salah satu uzuran. Bacaan tahiyat awal. Dia salah satu uzur. Diuzurkan. Maknanya bila kita naik rakaat ketiga. Kita naik rakaat ketiga. Kita akan jadi muafiq. Sekejap, bukan, soalan dia bukan gitu. Kita seorang makmum. Situ dulu. Masuklah dia dulu. Mari lakoh. Mujur kita faham, tak apa benda ni. Tiba-tiba kita seorang makmum. Dan kita bila makmum, imam tahiyat, kita pun baca tahiyat juga. Kemudian imam bangun rakaat ketiga, kita tak boleh baca lagi. Okey. Lepas tu kita pun tinggalkan tahiyat. Macam tu. Tinggalkan tahiyat awal ke apa? Baca juga. Baca juga. Kita baca juga. Imam dah naik dah ni. Kan? Kalau imam tak naik, tak timbul isu lah. Imam dah naik, kita baca juga. Bila kita baca juga, kemudian kita naik. Okay. Adakah kita muafiq atau masbuk? Itu soalan kan? Kat situ dia ada khilaf. Jawapan dia ada khilaf ulama dua. Pertama, dia bangun juga. Yang pertama, dia muafiq tapi tak dimaafkan 3 rukun panjang. Muafiq, yang tu yang muktamad. Muafiq tak dimaafkan 3. Sebab dia ada lagi satu khilaf, ada 3 khilaf sebenarnya. Kita ambil yang muktamad. Dia muafiq tapi tak dimaafkan 3 rukun panjang. Sepatutnya muafiq dimaafkan 3 rukun panjang. Maaf apa ni? Maaf kalau tak sempat habis baca Fatihah, imam dah rukuk. Jika dia muafiq, dimaafkan 3 rukun panjang sampai imam sujud yang kedua. Jika dia tidak muafiq, dia masbuk, dia kena rukuk dengan imam. Yalah, imam masbuk kena rukuk dengan imam. Tapi dalam masalah ni dia muafiq, tapi tak maaf 3 rukun panjang. Dia special. Special apa? Special lah. Hukuman sebenarnya, bukan special. Dia muafiq, tapi dia tak maaf. Dia tidak maaf 3 rukun panjang. Dia hanya dimaafkan 2 rukun. Imam rukuk, imam i'tidal. Imam gerak aje. Muafiq tu apa, masbuk tu apa? Oh jangan tu. Ni tengah-tengah tu jawab. Jadi itu pendapat. Pendapat yang kedua, dia masbuk. Jap. Oh, tadi dia sengaja baca eh? Oh, dia sengaja baca bukan? Tidak. Tak maaf. Kalau dia bangun. Kalau dia bangun, dia tak baca. Okey, itu dia boleh jadi masbuk. Tapi sekarang ni dia baca juga. Dia kekal baca juga. Dengan sebab dia baca juga tahiyat awal, sedangkan imam dah bangun. Kemudian dia pun bangun. Okey? Baca Fatihah. Kan? Bila dia bangun, kalau ikut kadar bacaan, kadar yang dia berdiri dengan imam, cukup tak kadar bacaan Fatihah yang pertengahan? Kita kat sini letak berapa saat lagi tu? 25? 27? 21 kan tak? Laju 21 memang ada pun, tapi rasa 25 kot. Dia boleh 21, 23, 25, 27. Itu memang orang Malaysia. Kita letaklah mana-mana. Lagipun kita bukan tengok jam kira saat tu pun. Ni sekadar nak faham je. 21 laju. Boleh, memang ada pun. Biasa di area Kelantan, Terengganu memang 21. Biasa kat sini rasa 25 kot. Tak apalah, ubahlah kalau berapa saat tu pun. Ambillah 25. Bila dia baca tahiyat awal, imam dah naik, dia tak naik lagi. Bila dia naik setelah dia habis baca, okay, dia berdiri dengan imam sebelum imam rukuk ni. Dia berdiri dengan imam berapa saat sebelum imam rukuk? Imam rukuk aja, okey, berapa saat dia berdiri? Jika dia berdiri 25 saat, dengan maksud 25 saat itu adalah bacaan Fatihah yang pertengahan, maka dia tu muafiq dan dimaafkan 3 rukun panjang. Faham? Tapi kalau dia tak cukup kadar masa, tak cukup 25 saat dia berdiri dengan imam, tak cukup 25 saat. Tak cukup. Sepatutnya dia masbuk. Sepatutnya. Sebab tak cukup 25 saat. Tak cukup kadar masa bacaan Fatihah pertengahan, tak cukup. Sepatutnya dia masbuk. Tapi dia tak boleh masbuk sebab dia telah melakukan satu kesalahan. Iaitu imam bangun, dia tak bangun dengan sengaja. Imam bangun rakaat ketiga, dia tak bangun dengan sengaja. Maka sebagai denda, dia tak boleh jadi masbuk. Weh, susah nak cerita satu-satu.
Dia muafiq, tapi muafiq maaf 3 rukun panjang kan? Tak maaf juga sebab siapa suruh tak bangun. Oh, itu jadi terkepit. Dia jadi terkepit. Nak kata dia muafiq, betul, tapi tak maaf 3 rukun panjang. Muafiq ni maaf 3 rukun panjang. Nak kata masbuk, tak boleh. Sebab dia sengaja tak bangun. Kalau dia sengaja dia bangun. Okey, imam baca tahiyat laju, imam bangun. Dia tinggalkan tahiyat dia separuh. Yang separuh aja, dia pun bangun terus. Dia bangun, dia terus baca Fatihah lah dengan imam. Okey. Kemudian imam tadi baca laju, 7 rakaat je rukuk dah. Makmum tadi masbuk terus rukuk. Terus rukuk. Sebab apa terus rukuk? Dia masbuk. Masbuk apa rakaat ketiga? Masbuk rakaat ketiga. Sebab dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah pertengahan. Maka dia masbuk. Bila dia masbuk, bila dia rukuk dapat tamakninah dengan imam, maka dapat rakaat. Kenapa dia masbuk? Sebab dia tak buat apa-apa kesalahan masa duduk, masa tahiyat awal. Apa kesalahannya? Iaitu imam bangun, dia bangun terus. Kalau imam bangun, dia tak bangun-bangun lagi, imam dah bangun. Dia tak bangun-bangun lagi, kemudian dengan sebab lambat sikit beberapa saat, baru dia bangun. Bila dia bangun, dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah. Dia tak dapat 25 saat. Dia tak dapat 25 saat tu sebab salah dia. Kalau dia bangun terus, dapat aja. Dia jadi muafiq, dimaafkan 3 rukun panjang. Tapi sebab dia saja duduk, bila dia bangun-bangun, menyebabkan dia dapat 15 saat aja berdiri dengan imam. Sepatutnya dia masbuk lah. Sepatutnya rukuk. Tapi sebab tadi dia yang sengaja lambat, maka tak boleh kata masbuk. Habis tu muafiq. Oh, muafiq lagi cantik. Maaf 3 rukun panjang. Tak maaf. Kan terkepit. Jadi terkepit. Habis tak maaf apa? 2 rukun je. 2 rukun ni rukun asal lah, hukum asal. Setiap sembahyang berjemaah, makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun dan tak boleh lambat daripada imam 2 rukun kan. Itu normal punya, kembali kepada hukum normal, hukum asal 2 rukun. Jadi imam i'tidal, dia mesti rukuk. Makmum tadi mesti rukuk. Kalau tak habis Fatihah lagi. Kalau dia rukuk tak habis Fatihah, batal. Sebab dia muafiq, kena habiskan Fatihah. Kalau dia biar baca juga Fatihah, imam turun sujud, dia batal juga. Sudah nak buat apa? Itulah kesan daripada tak bangun. Dia mufaraqah. Dia kena mufaraqah. Kalau tidak dia batal, makmum batal. Sebelum imam, masa imam sami'allahu liman hamidah, dia baru siratal ladzi. Memang tak ada nak. Tak ada nak. Imam dia pun sirah. Imam pun sami'allahu liman hamidah, dia siratal ladzi. Sebab tak sempat dah. Masa tu mufaraqah. Imam gerak je dia batal. Mufaraqah siap-siap. Bila mufaraqah, okey, sembahyang macam biasa sama-sama. Kesan jadi huru-hara ni sebab sengaja tak nak ikut imam. Boleh? Sengaja tak nak ikut imam. Imam dah arah kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Macam askar. Kiri, pusing. Elak lo 2-3 kali lagi. Bumping 1 kali. Kenapa kena bumping 1 kali? Salah. Sama lah. Imam kata Allahu Akbar, bangun naik. Naiklah rakaat ketiga. Tu maksud Allahu Akbar tu. Lepas baca tahiyat awal tu, naiklah rakaat ketiga, Allahu Akbar. Rakaat ketiga, pusing. Dia keluar. Dia anak. Komander dia kata apa? Mari sini. Sekarang ketuk ke tampi. Jalan itik. Sebab tak ikut arahan. Jadi, tapi kalaulah bila dia naik, dia baca Fatihah sampai habis, baru imam rukuk, dia rukuk sekali imam, tak timbul isu. Walaupun dia lambat, tapi dia tetap juga dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan 25 saat. Maka dia muafiq. Jadi kat situ. Jadi kat sini kesalahan dia kerana tak bangun nak selesaikan sunat ab'ad, yang mana sunat ab'ad tu sunat. Sunat ab'ad tu sunat. Dah nama sunat ab'ad, sunat lah. Maka dia kekal nak buat yang sunat-sunat dan dia terpaksa meninggalkan yang wajib, iaitu Fatihah. Kalau cukup sempat habis tak apa juga. Tak sempat habis. Bila tak sempat habis, dia dihukum di situ. Ada 3 khilaf 3 Ibn Hajar Syarhamli. Salah satunya tadi, dan salah satunya tidur dalam tahiyat awal. Bangun rakaat ketiga batal tak semayang? Tak batal, dengan syarat tetap bangun kan? Tak batal, dia bangun. Allahu Akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Kenapa dia duduk dengan imam tu cuma 5 saat aja berdiri dengan imam? Sebab dia tidur. Tidur tu sengaja ke tak sengaja? Tak sengajalah tidur. Maka oleh kerana tak sengaja, dia masbuk, rukuk dengan imam, dapat rakaat, imam tanggung Fatihah. Tadi kenapa imam tak tanggung? Sebab dia sengaja duduk baca tahiyat awal.
Imam dah suruh, dia sengaja, sebab tu tak tanggung. Okey. Dia kena faham muafiq masbuk dulu Cuma ada je mazhab apa. Kalau mazhab Hanafi tak ada masalah, sah je mazhab Hanafi. Malah mazhab Hanafi tak baca Fatihah pun sah. Mazhab Hanafi sah sembahyang macam tadi. Tak batal. Mazhab Hambali tak batal. Tak, semua tiga-tiga tak batal. Mazhab Syafi'i je batal. Tiga mazhab, jumhur mazhab, tiga mazhab tak batal. Mazhab Syafi'i saja. Syafi'i. Yang paling longgar mazhab Hanafi. Paling longgar. Ui, ni, saya ada kelas lepas ni. Ada lagi satu lagi lah. 44. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan muslah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.